So sekali lagi saya mungkin ada yang dah lupa ke, so saya start lagi sekali. So tajuk kita malam ini, agenda kita adalah build your first Android and iOS apps with Flutter. So highlight di sini adalah Flutter. So kita akan gunakan Flutter framework. So apa yang kita akan tengok malam ni adalah first kita akan ada introduction sikit untuk to Flutter, and second roadmap to be a Flutter mobile app developer. So macam mana perjalanan atau apa-apa yang perlu untuk seorang tu ada untuk jadi seorang mobile app developer. In specific guna Flutter framework. And third one, kita akan tengok common widgets yang ada dalam Flutter. Okay. So first, introduction to Flutter. So Flutter. What is Flutter? Flutter is Google's UI toolkit for building beautiful, natively compiled application for mobile, web, and desktop from a single code base. Maksudnya di sini, Flutter ni maksudnya dibangunkan oleh Google itu sendiri. So nampak tak? So Flutter ni dibangunkan oleh Google. Dan apa yang special ni dalam Flutter ni, daripada kita tengok point sini single code base, maknanya daripada satu code base tu kita boleh guna untuk kita compile jadikan mobile, web dan desktop apps. Faham? Dan yang menariknya Flutter ni dalam single code base tu kita boleh boleh jadikan apps untuk both Android dan iOS. Clear? So itu secara ringkasnya apa itu Flutter. So Flutter, Dart. So apa ni Dart? Pernah dengar ke Dart? Tak pernah? Pernah. So pernah. Bagi yang pernah tu pernah. Bagi yang tak tu, so Dart ni adalah bukan Dart yang kita main tu. Dart ni adalah Dart ni adalah programming language yang digunakan dalam Flutter framework ni. So Dart ni pun develop oleh Google. So it's an open source web programming language that developed by Google. So maknanya Dart dan Flutter ni adalah dua benda yang digabungkan bersama dan menjadikan framework yang Google jadikan untuk buat Flutter framework ni. So untuk bangunkan mobile apps ni. Yes, Dart ni adalah programming language. Dart dan Kotlin sama. Tak, Dart lain, Kotlin lain. So okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, lupa saya nak cakap. Saya minta siapa yang masuk dalam ni, sebab yang masuk dalam ni mesti semua dengan rela hati nak masuk kan. So kita ada kejutan sikit di mana saya nak minta korang semua take note apa yang saya explain atau apa yang korang nampak dekat slide ni, atau apa-apa yang korang tak tahu, atau apa-apa yang korang rasa special dalam webinar kita malam ni. Sebab insya-Allah apa-apa yang input yang ada malam ni akan ada kat dalam quiz Kahoot kita. Dan quiz Kahoot kita seperti yang korang semua tahu, dalam Telegram tu ada nyatakan kan, untuk 3 orang akan dapat RM100. Tapi RM100 tu sebenarnya untuk seorang yang memenangi Kahoot tu lah. Tapi untuk 2 tu, jadi saya akan terangkan 2 orang tu siapa yang akan dapat. So take note apa-apa. Okay, saya teruskan So tu secara ringkas lah, sebab kita nak terus go untuk macam mana kita nak develop ni. So first, roadmap to be a Flutter mobile app developer. So untuk jadi seorang mobile app developer ni,
Specifically untuk malam ni kita guna Flutter framework. So firstly, kita start with basics. Maksudnya start with basics ni, kita kena tahu apa itu Dart. Sebab kita dah tahu Flutter tu adalah framework, tapi framework tu takkan menjadi kalau tak ada dia punya language dia. So Flutter tu menjadi sebab adanya Dart ni. So Dart ni is a word language but will take time to master. So memang Dart ni adalah satu language yang tak susah tapi tak juga senang. So dia akan ambil masa juga untuk kita faham. So secondly, yes, don't directly jump to Flutter without knowing Dart. So Dart ni penting lah. Sebab Dart ni adalah programming language dia. Sebab kita belajar Flutter framework terus tanpa kita tahu dia punya language dia, so kita takkan faham apa-apa pasal Flutter. So third, konsep yang kita perlu belajar salah satunya ialah list, map, await and async. So kita go through je sini sebab kita takkan pergi mendalam hari ini. Sebab kita sebenarnya akan ada kelas lain bagi siapa yang dah tahu kot. So second, apa yang kena ada untuk seorang mobile developer ni adalah hands-on UI development. So whenever we start a new language, we need the motivation to learn daily. When we first start with UI development, it gives relief. Okay, faham ke? Saya terangkanlah. Sebenarnya sini, kalau kita buka mobile apps, apa yang kita akan nampak dulu sebenarnya? Kita akan nampak interface, betul? So itulah UI. UI maksudnya user interface. So user interface ni yang orang mula-mula akan nampak. So untuk jadi seorang mobile app developer ni, pentingnya lah untuk kita try hari-hari. Tak mestinya hari-hari. Yang penting kita ada setiap hari atau setiap masa kita ada rasa untuk kita tambah ilmu kita untuk buat UI ni. Sebab UI ni lah penting, lah segala-galanya untuk mobile apps. Sebab tanpa UI yang okey, yang senang untuk user faham dan interact, so mobile app ni takkan jadi mobile apps yang bagus. Faham? So maknanya, okay, ni betul. When the screen of your apps first pop up on your device and as expected, that is the time when you feel motivated. Yes. First time saya buat mobile apps, bila benda yang saya code tu tiba keluar, memang akan buatkan saya jadi motivated. Tapi there are many issues and errors. So maknanya dalam masa yang sama, dalam kita seronok buat-buat tu akan ada error. So akan ada bug, issue dan sebagainya. Dan itu kita akan hadapi, memang kita akan hadapi. So itu bergantung pada sendiri macam mana kita nak adapt benda tu. Sebab saya pernah ada rasa nak putus asa juga masa awal kita belajar dulu. Tapi saya tolak tepi benda tu. So alhamdulillah, training, maksudnya exercise hari-hari tu adalah penting. Sebab kita takkan faham macam mana kita nak create UI ni dalam masa sehari. Dalam masa sebulan pun saya tak jamin. Yang penting kita kena try hari-hari. So last point is widget is the main key. So untuk Flutter ni, widget, saya ulang sekali lagi, widget adalah main key kepada Flutter ni. Sebab Flutter menggunakan mainly menggunakan widget untuk dia keluarkan layout dan interface-nya. So what are widgets in Flutter? So macam saya cakap tadi, widgets are the building blocks of any Flutter application. So setiap block, setiap apa semua tu dibangunkan oleh widget. So they come in quite handy while building the framework for your entire apps. So maknanya apa-apa yang kita nampak tu dalam apps yang digunakan oleh Flutter adalah widget. Apa-apa dia semua adalah widget. Clear? Kalau saya terlalu laju, cakap bagi tahu Saya ulang sekali lagi, make sure take note
untuk kita punya Kahoot sesi quiz Kahoot kita last nanti. So layout widgets. So the main concept of the layout mechanism is widget. So macam saya cakap tadi, main concept dia adalah widget. So layout widget maksud saya di sini adalah different widgets have different child layout. Maknanya dalam Flutter ni dia ada banyak widgets, tapi untuk setiap widget tu tak semuanya widgetnya sama. Okay, faham kan? Maksudnya tak sama tu banyak sebab. Tapi yang saya masukkan ni adalah daripada segi child dia. Okay. Next. So kalau tengok kat sini, sorry. First kita tengok single child layout widget. Single child layout widget yang dilistkan antaranya adalah align, center, container, expanded, padding. Okay, maksudnya di sini korang tahu ke beza dia? So beza dia single dengan multi ni, widget yang single child layout ni adalah widget yang dia pegang satu je child. Maksudnya bila kita guna widget tu, so widget tu akan boleh pegang satu je child. Contoh, bila saya guna align, okay, tak faham. Korang semua takkan nampak apa tu line, apa tu center, apa tu container selagi saya tak explain. So align, dia boleh pegang center je, atau dia boleh pegang container je, atau dia boleh pegang padding je. So itu maksudnya single child layout widget. Berbanding dengan multi child layout widgets, kita dapat tengok multi child layout widgets ni adalah column, row, stack, list view dan grid view. So column ni dia boleh pegang banyak child. So tu maksudnya multi child. So row sama dengan row. Row dia akan pegang banyak child, sama dengan stack. So tu maksud multi child. Dia boleh pegang banyak child bawah dia. So dia ni sebagai parent, dia boleh pegang banyak child. Berbanding dengan single child, dia boleh pegang satu je child. Clear ke? Kalau tak clear, saya ulang sekali lagi. Tapi tak apa, kalau tak faham, lagi saya demo secara ringkas ni, InsyaAllah. So kita pergi ke third point kita, iaitu common widgets in Flutter. So macam kita tengok ni adalah contoh-contoh dia. Container, row. So saya takkan fokuskan semua. Dan saya akan fokus beberapa. So yang first, widget yang pertama yang saya akan tunjuk adalah column. So column ni, kita tengok ni, point dia, it creates a vertical array of children. Maksudnya column, kalau kita dapat tengok dekat gambar rajah ni, column dia akan susun child dia, atau bila dah banyak dia akan jadi children. So children tu dia akan susun secara menegak, atas ke bawah. So dia akan turun dari atas ke bawah, turun. Faham? So tu secara ringkas dia. So untuk kolom dia akan ada dua properties yang penting lah, mana main axis dengan cross axis. Main axis maksudnya kolom ni dia akan berada di paksi mana. Maknanya bila kolom dia akan tegak maknanya paksi ni, inilah paksi dia. Kalau kita belajar masa mat dulu ada X dan Y kan. X dan Y. So maknanya kolom ni paksi dia adalah Y. Okey, betul. So ni adalah paksi dia. Cross axis berlawanan. Sama dengan macam row. So next kita proceed untuk row. Point dia, it creates a horizontal array of children. Maknanya dia akan susun dia punya child dia semua dalam secara melintang. Betul, melintang. Maknanya dari kiri ke kanan. So berlawanan dengan kolom, row ni main axis dia akan berada pada paksi secara row, paksi Y. Paksi X. So cross axis ni berlawanan. So ni main untuk axis, main axis untuk row, main axis untuk kolom.
Faham Tu secara ringkas je lah. Kita akan tengok lebih ni, lepas ni. So, third widget yang penting, yang paling penting, tak paling penting, tapi antara yang terpenting adalah padding. So, padding ni apa? Padding, it adds padding or empty space around a widget of a bunch of widgets. Maknanya, secara ringkasnya, padding ni dia akan bagi ruangan kosong antara widget. Maknanya bila padding ni, child dia tu, contoh child dia letak satu widget. So padding ni akan memberi ruang di keliling child tu. Itulah padding secara ringkasnya. So we can apply padding around any widget by placing it as the child of the padding widget. So macam saya explain dia, bila dah jadi child kepada padding ni, automatically kita boleh tambah ruang antara child tu. So last point untuk widget kita adalah container. So ada yang faham container ni apa? So container ada. So container ni adalah widget di mana dia menggabungkan banyak jenis property seperti painting, membentukkan kedudukan, sizing widget tu. Dia banyak properties lah. So nanti kita akan explain. So basically container ni pada awalnya dia akan bentuk petak je. Inilah container. So maksudnya basically container is like a box to store contents. Maknanya dia mula sekali bentuk dia petak je. So bila petak ni kita ada properties yang kita gunakan dalam setiap widget tu, dia akan boleh bentukkan jadi macam ni, jadi bulat, bila dia akan bentuk jadi circular untuk pada border dia, pada pucuk dia saja. So asal dia pada container je. So tu secara ringkasnya. Jadi tanpa membuang masa, okay, semua dah take note untuk notes kita, untuk slide secara ringkas kita malam ni. Sebab saya ulas sekali lagi sebab kita akan ada quiz Kahoot di mana jumlah dia agak lumayan. So harap semua berusaha sesungguh untuk dapatkan nombor 1. Okay. Dan untuk kita punya slide, so kita pergi kerja agenda kita yang sebenar-benarnya. Okay, semua nampak ke? Screen IDE kita, iaitu saya gunakan VS Code, Visual Studio Code. Semua nampak ke? Semua nampak So untuk pemula, untuk kita tengok macam mana perubahan pada setiap kod yang kita buat tu, basically ada 2 cara lah. First, di mana kita gunakan emulator bagi untuk user Windows. So dia akan guna nama dia emulator, iaitu virtual phone atau virtual device. Secondly, untuk untuk pengguna macOS, kita akan gunakan simulator, iaitu adalah sama je simulator, cuma dekat macOS dia akan namakan dia simulator. So simulator ni adalah virtual device yang kita akan tengok bila kita code. Bila dia dah siap kod tu, kita tengok apa perubahan dekat ni. So kira sebagai testing device lah untuk kita tengok setiap perubahan tu. So itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga guna kita punya physical phone atau physical device kita. So itu saya takkan cover hari ni, takkan cover malam ni sebab benda tu kita akan cover
in detail untuk betul kita punya betul-betul kelas. Okay, kita bagi tahu. So kalau coding better laptop ke Mac? Laptop ke Mac? Sorry, saya rasa Firdaus Sabli masih bertanya. Saya rasa maksud you better Windows ke Mac, betul tak? Betul ke? Better laptop tu maksudnya Windows kan? Ke Mac? Windows ke Mac kan? Yes. So maknanya personally lah, bagi saya performance ni kita performance terus lah. Performance untuk kita untuk kita develop mobile apps ni, saya prefer guna Mac. Bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu. Sebab tak kisah, untuk Windows pun boleh. Cuma kekurangan dia, first memang performance lah. Performance memang Mac memang perform sebab dia punya computational ni memang lagi membenarkan kita buat mobile apps dengan sangat lancar. Sebab kalau kita guna Windows yang bukan tak support, maknanya tak berapa nak high spec untuk dia punya ni computational punya tu. So dia akan melibatkan kita setiap kali kita nak run apps tu akan menyebabkan kita stuck lah. Siapa yang pernah buat mungkin akan rasa lah. Saya sebelum ni guna Windows, memang rasa lah beza dia bila kita guna Mac. So satu itu yang first, memang performance lah. So yang second, apa nama, untuk Mac, untuk mobile apps ni, untuk Flutter, dia boleh, saya pernah cakap tadi, dia boleh develop untuk iOS dan juga Android dua-dua. Tapi bila kita guna Windows, khas untuk kita develop Android saja. Kalau kita guna Mac OS, kita boleh develop dua-dua. Sebab untuk Mac OS, dia ada satu, boleh guna IDE yang bernama Xcode. Xcode tu khas untuk kita compilekan apps Flutter kita tu jadi apps iOS app. Faham ke? Windows actually crash, betul? Bukan nak nafikan tapi memang betul. Windows high spec macam mana pun nanti lama-lama dia macam dia akan ada kekurangan dia juga. Mac pun ada kekurangan dia juga. Cuma Mac OS memang khas untuk buat kita buat kerja. So clear ke Firdaus ni? Betul? Yang confirm gila-gila. Betul? So memang berat lah. Okay, saya sambung So kita sambung terus agenda kita malam ni. So hari ni, apa kita nak buat hari ni? Kita nak coding apa? Ada idea? Tak ada idea. So pada malam ini kita akan demo sikit, demo je. Okay. Macam yang saya rasa dah ada bagi tahu dalam Telegram, kita akan tengok atau kita akan cuba bincangkan. Kita bukan tiru, cuma kita bincangkan macam mana untuk Flutter ni kita nak develop apps lebih kurang macam TNG wallet punya apps. Pernah tengok apps ni? Pernah tengok? Pernah? TNG wallet kan? So ini contohnya. So kita bukan nak tiru sebiji, cuma kita nak bincangkan macam mana. So kita takkan tengok semua, so kita akan tengok ni je. Kita akan tengok atas je. Ni sahaja. InsyaAllah kalau sempat. So first kita akan start dengan
bagaimana mana yang betul-betul mula-mula, kita boleh start macam ni lah. Kita view pada VS Code, kita tekan view, lepas tu kita tekan command palette ni. Bagi yang betul-betul dah install apa semua, dia akan ada Flutter punya SDK ni kat dalam code ID dia. So kita search Flutter and the new. So kita nampak Flutter new project. So kita tekan Flutter new project ni, pilih application. So kita pilih lah mana-mana folder untuk kita jadikan tempat untuk kita letak projek ni. So kita letak, saya select desktop je, select folder. So kita namakan Flutter live Zoom. So ni nama, je. So kita akan take time sikit untuk dia ambil semua dia punya library, Flutter library dia. Okay, so projek kita ready. So macam saya cakap tadi, kalau mula-mula sekali, sepatutnya kita akan gunakan apa-apa, kita perlukan device untuk kita debug, untuk kita runkan testing lah, sebenarnya cerita testing kita punya apps yang kita dah code. So macam sini saya dah start awal-awal, saya punya ni iPhone 30 Pro Max ni sebagai saya punya simulator atau Windows lebih similar dengan nama emulator. So ni adalah saya punya virtual device. So ni lah dia. So nak run ni pun akan ambil masa. So sebab tu saya run ni awal. So bila dah run, kita akan try lah, kita tengok macam mana dia terjadi kod yang dah ada ni. Okay. So untuk pemula, bila dah berjaya je create new project pasal Flutter ni, so kita akan nampak akan ada satu file nama dia main.dat dalam lib ni atau library sebenarnya. Dia akan ada secara automatically sebab itu adalah default kod yang ada dalam tu. So kita akan tengok apa benda kod tu sebenarnya. Tunggu kejap. Macam pemula lah, macam okay, macam bila kita dah install, kita dah tengok, kita nak try kod tu, macam main.dat ni macam hello, itulah. So siapa yang student atau programmer sini mungkin dah biasa dengan benda nama dia hello world tu. So macam tu lah konsep dia. Cuma Flutter punya default punya starting apps ni dia macam lebih sikit lah, dia macam boleh tekan. So sementara nak run ni saya beritahu lah sikit So mungkin ada yang tertanya kenapa saya join malam ni, macam kenapa tiba nak kod ni, tadi slide pun tiba-tiba ni, lepas tiba-tiba nak kod. So sebenarnya untuk cara install dan untuk saya guide one by one, seorang demi seorang kita punya participant dan untuk kita punya training ni, InsyaAllah saya akan share dekat kelas next week. InsyaAllah next week. Tarikh akan dibincangkan tapi InsyaAllah next week. So kita akan cover semua, InsyaAllah cover semua, dan kita akan buat real project sama-sama. Ini InsyaAllah saya berjanji. Clear. So malam ni kita tak akan cover semua sebab kita akan ada agenda lain next week. So kita boleh nanti participant semua, korang semua boleh lah check dekat IG di latest post kita. Okay. So kita sambung balik. So inilah default file yang Flutter bagi tu. So kita nampak dia ada tulis bukan hello world tapi tulis you have pushed the button this many times. So kita tekan ni button, dia akan jadilah 10, 11, 12. Setiap kali kita tekan dia akan ni. So inilah contoh
akan jadi. Tapi kita tak nak kod ni. Betul. Kita nak buat apa tadi? Macam saya cakap, kita nak bukan tiru, kita nak bincangkan macam mana apa nama apps untuk TNG e-wallet ni. So kita takkan apa semua, kita ambil sikit je. Kita tengok macam mana kita nak buat ni. Macam mana kita nak kod ni. So first, kita kena tengok apa-apa yang kita buat mesti ada pemula dia, betul? So in Flutter, dia ada satu pemula ni, widget kelas ni. Okay, ni kelas widget, nama dia my apps. Tapi dalam ni dia ada widget yang bernama material app ni. Material app ni adalah pemula dia, atau kita bagi macam rumah. So rumah dia, macam saya cakap, setiap widget dia akan ada macam-macam properties. So macam ni lah, kita tengok cara dia, kita hover dekat ni, setiap widget ni dia akan tengok apa-apa properties. Faham? So inilah macam, okay, contoh ni saya material app, atau contoh lah macam saya kat ni, ini rumah material app. So ini adalah dia punya properties. So properties dia apalah, rumah ni macam mana, ini macam mana, ni ada detail dia. So benda ni akan menjadikan apps tu berubah menjadi lain dan lain mengikut apa yang kita setting dekat dia punya properties tu. So dekat properties yang penting kat sini adalah home. So home ni adalah yang menentukan ke mana, macam contoh ya, material app ni adalah rumah. So home ni akan menentukan kita buka pintu ni, kita nak pergi ke ruangan yang mana, ruang tamu ke, bilik ke apa. So home ni lah kita akan setkan kat mana widget kita nak pergi, kelas widget yang nak pergi. Faham? Itu secara general lah. So macam tadi dia masukkan my home page. So my home page ni tadi. So ni lah, dia akan pergi terus pada kelas bawah ni. So tapi kita tak nak kelas ni. So apa saya buat? Saya tutup dan kita akan buang je. Okay, nampak? Saya buang je. Sebab kita tak nak kelas widget tu, sebab kita nak buat kelas widget yang baru. So memang akan error sebab kita tak set lagi kita nak pergi ke bilik yang mana. Maksudnya kita nak pergi ke widget yang mana. Kita nak pergi kelas widget yang mana. So kita kena buat kelas yang baru. So untuk Flutter ni, macam saya cakap tadi, ada folder nama lib ni atau library khas untuk kita letak file-file yang berkaitan kita punya UI. Especially. So untuk specifically kita dalam library ni kita tambah satu folder nama dia screen. Jadi macam kita namakan ni khas untuk UI je. Khas untuk kita punya interface. So screen ni dalam screen ni kita tambah lagi satu file. File ni lah yang akan macam saya cakap tadi akan jadi bilik untuk ruangan yang kita akan jumpa first lepas kita masuk rumah tu daripada home tadi. So kita namakan home screen budak ni. So dalam Flutter ni dia akan ada dua kategori besar widget, iaitu STL. Kita tekan STL. STL ni stateless widget. Secara ringkas, stateless widget ni lah widget yang tak akan berubah bila dia berinteraksi dengan user. So itu stateless. Manakala STFL adalah stateful widget. Stateful widget ni adalah widget yang bila kita tekan, contohlah kita secara mudah nak faham, bila kita tekan contoh button ni, button yang ni kan dekat simulator ni, dia akan berubah nombor yang tengah ni. So itulah stateful widget. So dia akan
ada satu fungsi menambahkan state macam tu, itu akan membuatkan nombor tu berubah. So nak senang kita guna je mana-mana pun boleh. So saya selalu macam intro ni saya guna je stateful. So kita namakan, so tips ni kedua nak senang, nak namakan kelas widget ni terus namakan homepage lah. Sorry, homepage. So homepage ni, home screen lah. Home screen. So home screen ni akan jadi widget yang pertama yang kita akan tengok. Faham So home screen, kita namakan home screen tadi. So dekat home ni kita akan letak home screen. So inilah dia. Inilah akan jadi. Tapi kenapa masih error? Ikut flow kan dah betul lah. Dekat home ni, rumah ni kita dah set dah. Home screen ni sebagai widget yang kita akan pergi. Tapi masih ada error. Okay. Kenapa error? Sebab dekat home screen ni, kita masih tak import. Kita tak declare import lah. Lebih tepat, import package Flutter yang simpan apa-apa segala widget ni. Sebagai contoh, material dengan Cupertino. Cupertino ni khas untuk package di mana kita nak buat UI yang lebih spesifik untuk iOS punya looks, appearance untuk iOS. Kalau material ni khas untuk Android punya appearance lah. So saya guna material je lah. So kita import material.dat ni, so akan hilang error tu terus. Nampak? Tak clear cakap? So okay, kita dah buat bilik yang baru. Kita dah setkan. Lepas buka pintu tu dekat material app ni, kat rumah ni, kita tengok, kita terus pergi ke home screen kan. So kita tengok jadi tak jadi. Kita save home screen. Home screen. Okay, saya tahu. Saya ada salah buat sini dia. Okay, saya start balik. So dah import. So kita declare balik nama ni. Sorry. Sepatutnya dah boleh je. Kenapa saya cek key. Sorry. Saya kena import balik. Alright, sorry ada error sikit tadi. So saya guna stateless balik lah. So saya ulang balik tadi. So kita dah create class widget kita, nama dia home screen.
So dekat home screen tu kita nak start pergi ke home screen tu, kita kena set dekat kita punya rumah ni lah, Material App ni, dekat home dia, dekat properties nama home ni. So kita set home screen, sudah akan pergi ke home screen. Dapat So itulah formula dia. So macam saya cakap, ada certain widget yang saya tak bagi tahu kat dalam slide. So saya akan includekan dekat sini. So, macam tadi, kalau yang perasan, dia akan nampak container, dia akan nampak skrin hitam betul tadi. So skrin hitam ni jadi sebab kita tak set lagi widget yang beri satu skrin yang maksud saya satu paparan yang untuk skrin penuh. Maksudnya untuk basic setiap widget, setiap layout kita akan guna scaffold. Ini basic je lah. So scaffold ni maksudnya apa? Scaffold ni secara nak mudah fahamnya, saya cakap dia macam kertas lukisan. Okay, macam kertas lukisan untuk setiap phone lah. So scaffold ni kita boleh set, boleh buat macam-macam. Kita boleh, macam ni kita nampak warna putih kan. So macam kertas lukisan warna putih dekat phone. So kita boleh juga letak colour dia. Sebab kita, macam saya cakap, dekat setiap widget ni ada banyak properties dia kan. So salah satu properties yang dia ada adalah colour, iaitu background colour. Yang colour kita set lah macam apa kita nak. Kita letak warna pink lah Warna pink. So dia akan jadi warna pink. So, macam tu. Clear? So kita nak, so scaffold. Lepas scaffold ni, okay, kita set balik warna putih lah. Senang. So scaffold ada satu properties penting juga. Jangan risau. InsyaAllah lepas ni saya akan explain lagi detail lah untuk akan datang punya ni. So kita akan go through ni sebab kita nak tengok macam mana kita nak buat UI macam TNG e-wallet tu. So scaffold ni satu properties yang penting dalam ni adalah body. Body ni mana konten utama lah yang dalam page tu, dalam widget scaffold ni. So body ni kita boleh nak letak apa-apa widget. Tapi senangnya, basicnya kita letak widget namanya center. Center ni apa? Center ni lah widget yang akan meletakkan apa-apa child dia, anak dia, saya terang ni, child widget dia dia akan position kan, maknanya dia akan letak anak dia di tengah-tengah. So senang, kita guna text widget dalam child ni, dalam center ni kita letak widget nama dia text. So kita namakan dia testing. Bila saya save, ni akan ada kat tengah. Boleh nampak kat tengah. So itulah function center. So senang kita guna center je tu. So center, macam-macam widget lagi selain center. Macam saya terangkan tadi, ada kolom, ada row. Jadi kita tengok. So kita start lah kita punya perbincangan untuk apps TNG e-wallet ni. Kita bincangkan So kita tengok atas ni. Okay, first sebenarnya sebelum kita nak buat apps ni, sepatutnya kita ada idea imaginasi macam mana kita nak lukis apps tu. Macam mana kita nak develop apps tu. So first, benda-benda wajib kita buat wireframe. Wireframe ni macam boleh guna Figma, boleh guna Adobe XD, macam-macam benda yang kita boleh design. Paling simple, korang semua boleh lukis atas kertas je. Yang penting korang nampak gambaran ni. Contohlah saya tak ada lah gambar ni kan. Gambar ni saya tak ada. Okay, bayangkan saya nak buat apps apa. So, macam
Saya pun blur, saya nak buat apps apa. So make sure at least kita ada apa yang kita nak. Kita ada prototype, kita nak buat apps apa. So macam ni kita ada gambar. So gambar ni saya akan bincangkan macam mana kita nak buat. Faham? So first kita tengok macam basic untuk Flutter ni, dia akan ada pokok tau. Macam benda ni saya akan explain detail untuk next class. Cuma saya secara general lah saya terangkan. Bila melibatkan layout ni, dia akan ada satu akar punya widget yang akan pegang child dia. Contoh, saya tak bagi contoh satu widget akan pegang child widget yang ni. So child yang anak ni, dia akan pegang pula widget yang lain. Dan yang lain-lain ni pun akan pegang widget yang lain-lain. So itu asas ni lah. Benda tu kita akan nampak next kelas ni insyaAllah. So benda tu penting untuk kita nampak macam mana dia pegang tu. Sebab semakin banyak layout yang kita guna, makin dalam kita punya widget tree tu. Faham? So saya nak korang bayangkan benda tu. So macam ni, kita nampak ada scaffold. So scaffold tu adalah scaffold ni yang paling atas sekarang ni untuk tree tu. So dia sekarang ni dah ada dalam body tu dia ada center. So bawah scaffold tu ada center. So dalam center tu pula ada child text. So dah ada dua level kat situ. Scaffold, center, text. So macam tu lah. So okay, kita try tengok macam ni. So kita bayangkan apa yang kena ada dulu dekat apps ni, dekat interface ni, apa yang kena ada dulu. So macam yang saya nampak, sebab saya dah pernah buat kan, saya nampak kena ada container, kena ada satu layout yang kat belakang ni, kena ada dulu, baru yang depan ni boleh ada, baru depan ni boleh wujud, boleh diletakkan lah. So sini kita guna center ni, kita biar kita letak child, nama dia container. Nama dia container. Container ni nama dia container. Container ni widget di mana dia akan terpapas secara dalam bentuk, secara default dia akan bentuk petak lah. Petak atau rectangle, bergantung macam mana kita set dia. So container ni kalau kita save saja, dia akan kosong sebab dia tak ada apa. Sebab by default dia akan berwarna putih. So kita letaklah color dia sikit, pink. So color pink. So pink ni jadi sebab kita tak letak apa-apa anak pun, so container tu akan jadi full. So container ni dia akan, sebab tak ada apa-apa dia nak pegang, so dia akan jadi besar je lah. Melainkan lepas kita letak child. So untuk container ni kita letak, set pink. Saya suggestkan untuk yang pemula ni kita letak dulu color apa-apa sebab kita nak nampak container tu macam mana. So kita set lah height. Dalam container ada properties nama height. So height ni kita setkan dalam 250. Kita tengok dia pergi macam mana. So jadi macam ni. So panjang ni, tinggi ni. So kita set pula. Dalam container ni ada satu lagi properties nama dia width. So width ni kita setkan dia punya lebar pula. So set lah 450. 400. Tak full. So 450. So 450. So 450 ada lebar dia dan tinggi dia 250. So ini adalah container. So container ni kat tengah sebab kita set dia ni adalah
center. Faham? So kita tak nak guna center kita sebab dia akan ketengahkan. So kita tukar widget ni jadi container balik. Container balik sebab dia nak, kita tak nak dia jadi center. So dia akan dekat atas. Okay, clear So ni secara ringkas lah kita tengok macam mana. So itu yang saya buat lah, mula warna pink. So untuk apps TNG ni kita tengok dia warna biru kan. So kita buat warna biru lah. Kita tukar balik color ni warna blue. Itulah dia. Tak nak warna pink. So kita nak warna biru. Jadilah. So biru. Tapi biru dia lain kan. Tapi itu kita boleh tengok kemudian. So yang penting kita ada container. So container first kali kat situ. So sekarang ni kita nak tengok kita nak letak apa pula widget lepas ni. So kita kena bayangkan dekat container ni ada pula widget lain. Ada pula tulisan ni, ada tulisan ni dengan ini adalah container juga ni. Tapi yang lepas dari kita define dia punya properties tu, jadilah dia punya rounded sikit dia punya border tu. So kita try bayangkan apa yang nak letak dulu. So saya punya suggestion kita tengok macam mana dia susun dia ni. So sinilah apa tu row dan column tu berfungsi secara apa, dia akan fungsi lah di sini row column. Kita ada point dekat tu. So kita tengok macam mana kita nak setkan. So e-wallet balance ni dia akan ada atas sekali. So mana akan ada keluar dulu. Kita nak keluarkan e-wallet balance ni ke e-wallet balance ni, lepas tu RM00 ni ke, atau kita buat e-wallet balance ni 00 ni button reload ni. Sorry, kita nak buat macam ni atau kita nak buat e-wallet balance ni, kita nak buat ni atau kita nak buat gambar yang dulu. Faham tak? So sorry untuk mana-mana soalan ni kita akan jawab nanti. So itulah idea dia. So saya tunjukkan macam mana. Kita nampak e-wallet ni, e-wallet balance ni kat atas dengan RM00 ni ada kat bawah. So kita nampak atas ni adalah kita akan gunakan kolom. Macam mana kolom? Sebab mula-mula sekali e-wallet ni ada kat atas. Lepas tu ada satu lagi layout. Sorry. Ada untuk layout. Diletakkan secara mendata 00 ni, ini dan gambar ni. Dan satu lagi, dia akan turun bawah lagi, reload dengan translation history ni. So, kita letakkan dulu kolom. So, dalam container ni, macam saya cakap tadi, dia adalah child layout widget. So, dia ada satu properties nama dia child je. So, sebab dia boleh pegang satu child je. Satu widget je. So, kita letak child apa tadi? Widget apa? So, kita letak ni, e-wallet balance. E-wallet balance ni, first kita kena letak dia dalam kolom. Ada properties nama dia children. Children ni adalah tempat kita akan array kan. Maksudnya kita akan susunkan anak-anak itu secara menegak dari atas ke bawah. So kita tengok widget tadi ada widget text, betul? E-wallet, text. Text ni lah widget yang akan mengeluarkan apa-apa yang kita tulis secara string. So macam ni kita tulis data. Kalau saya save pun dia akan keluar data. Oh, dia takkan ada. Sebab dia takkan ada sebab ni teks ni ada kat atas. Sebab kita tak letak lagi dia punya padding. Padding ni so saya set padding ni. Padding ni macam saya cakap ni dia akan beri ruang, betul? So saya akan bagi ruang ke atas.
peluang. So dia akan muncul kat situ. So macam tu lah secara general dia. So macam tadi apa ayat dia? E-wallet balance. So macam tu. So tapi kalau kita tengok kenapa macam kat ni dia warna dekat tepi, tapi dekat yang saya buat ni kiri pula. Sebab by default kolom ni dia akan duduk kat tengah. Sebab dia punya default dia, structure dia akan set cross alignment. Cross alignment dia maknanya pada paksi Y dia, pada paksi X dia. Main dia macam ni. So cross axis dia center. So center maknanya dia akan duduk kat tengah ni. Tengah ni. Kalau start kat sini, kalau end akan duduk ujung. So itulah cross alignment. Macam ni. So kita setkan properties dia cross axis alignment ni. Cross alignment start. So bila saya save dia akan duduk kat kiri. Macam itu. Nampak So itulah e-wallet balance. So kita dah nampak e-wallet balance tu dah ada. So kita nak pergi pula. Kita nak pergi ke row yang ke bawah, widget yang bawah ni pula. So sebab saya dah set tadi kolom. So bila saya letak je widget apa-apa bawah ni, dia akan turun ke bawah juga. Faham? Sebab dia dalam array children untuk kolom ni. So bila saya letak RM0.00, dia akan jadilah bawah tu. Clear So kolom ni akan, macam saya ulang sekali lagi, dia akan turunkan widget tu ke bawah secara atas. Secara menegak daripada atas ke bawah. So kosong ni dah ada bawah. So kita tengok pula kat tadi. Tapi bila dah macam ni, tiba ada pula benda ni, ada pula arrow ke kanan ni. Lepas tu ada pula ini gambar ni. So gambar ni macam kita nampak dia menyengit pula, dia menepi. So menepi maksudnya kita kena setkan ni secara row. Faham? Row macam saya cakap ni, row dia akan jadikan child dia atau children secara mendata atau dari kiri ke kanan. So bila saya letak teks macam ni, apa gambar tadi? So ada dia arrow ke kanan kan. So itu adalah icon. Icon adalah widget di mana kita menggunakan icon lah sebagai widget. So icon sebagai paparan kita. So icon apa nama dia? Next. Navigate next. So bila saya save dia akan ada kan tepi tu. Nampak? Dia ada. Itu. So tapi tak habis lagi kan? Dia ada lagi satu gambar macam ni. Ada bulat, betul ada gambar orang tu. So sama juga sebab dia masih dalam baris yang sama sini. So mana dia still row. Ni. So ni adalah child untuk children row. So kita letak lagi ni adalah widget baru, nama dia circle avatar. So circle avatar ni dia akan bentuk bulat je. Macam tu. So macam dalam ni dia warnakan warna biru macam tu kan. So kita colorkan lah. Kita letak, dalam ni ada widget, ada properties nama dia color. So kita letak color. Nak warnakan dia warna apa? Color blue. So dari sini. Tak pun kita buat je warna putih So macam tu lah. Dia jadi macam tu. So macam-macam lagi. So rasa macam
saya tak sedar si kod-kod ni dah 10 suku kan. Saya rasa macam sebenarnya rasa macam tak sempat lah. Memang saya pun dah cakap tadi memang tak sempat nak full untuk tutor kita malam ni. So kita macam semua okey ke? Saya rasa macam kita rehat kejap lah sebab lama sangat. Saya rasa macam takut ada yang ngantuk ke. So masih okey, saya okey. So kita rehat kejap. Saya ada announcement nak bagi tahu sebenarnya. So kepada mana-mana partisipan, obviously partisipan lah kan, mana-mana yang join kita malam ni. So siapa, macam saya dah cakap, siapa yang nak di guide one by one untuk kita punya mobile apps ni, dah terlelap, sorry ya. Sorry dah terlelap. Okay, saya sambung balik. Siapa yang nak saya guide one by one untuk mobile apps ni secara online, kita macam saya cakap tadi, saya nak kelas personal. Okay. Betul. So kita akan buat kelas guide one by one dari install, fix error and everything. Saya bagi install sebab install tu bagi saya, install adalah satu part yang agak mencabar untuk Flutter ni. So kita akan ada sesi webinar, saya akan guide one by one. So nak details lagi untuk a full course Flutter ni, insyaAllah kita akan develop beberapa UI project bersama-sama. So kita akan buat secara online lah, dan recording dan notes kita akan beri untuk siapa yang join sahaja. Untuk siapa yang berminat dan siapa yang join sahaja. Maksudnya berminat dan join, bukan berminat atau join. Maksudnya berminat dan join. So setelah bincang-bincang, mungkin yang confirmnya minggu depan insyaAllah, dan saya rasa mungkin Khamis, tak sure Khamis ni confirm ni. Saya ni okay, mungkin Khamis ni lah. Okay, sebab ada yang minta awal, mungkin Khamis ni, insyaAllah Khamis ni 2 hingga 5 petang. Kita buat 3 jam. Masalah dekat sini, betul? Saya cakap tadi, memang installation ni agak rumit. So insyaAllah Khamis ni 2 hingga 5 petang, kita buat A to Z lah, buat apps dan publish. Dan yang menariknya, untuk course ni kita akan bagi sertifikat, kita bagi sijil. Yes, minggu ni 3 jam daripada 2 sampai 5. Kalau ikutkan harga sebenarnya dalam, macam tadi saya pernah nampak, saya tak nak sebut harga dia tapi macam mahal juga. Sebab saya ikutkan sebenarnya dalam yang kita anggarkan dalam 500 macam tu untuk coaching sebelum-sebelum ni. Tapi untuk siapa yang join Zoom kita malam ni, khas untuk malam ni yang beritahu orang lain. Kalau nak beritahu, suruh dia masuk kejap join Zoom ni. Tak dah. So mana siapa yang khas untuk malam ni, kita akan bagi berapa nak? Okay, kita bagi dah bincang, okay, kita bagi 100. Okay, betul. Pandai teka, saya tahu. So 100 lah. Untuk siapa yang join Zoom malam ni je. So 100. 3 jam kelas dan beberapa projek UI yang kita akan buat sama-sama.
Clear? Dalam Haji dah beritahu lah. Oh ya. Yeah. Okay, saya tak tahu itu assistant name kita buat. Okay. Sebenarnya semua dah inform lah. Okay, itu untuk yang 3 jam yang tu. Tapi untuk yang malam, kelas malam kita akan buat next week. Dah set ke hari? Belum ya. So next week. Kemungkinan Rabu malam untuk next week. Rabu malam lah. So untuk yang saya beritahu tadi, Khamis ni 2 hingga 5 petang. Saya nak book 5 seat, nak prepare FYP next time. Oh, Hafiz ni. Okay. Oh, ni prepare untuk FYP. Mobile apps ni. Kalau saya dapat nanti laku untuk cari kerja tak? InsyaAllah. Dia bergantung rezeki mana-mana. Kadang-kadang ada orang tak ada cert pun. Tapi bila dia dapat kerja tu, dia perform, dia lagi macam perform pada orang dapat cert. So dia bergantung pada rezeki lah benda tu. InsyaAllah cert ni membantulah. Skill tu penting. Kadang-kadang orang tak ada cert pun. Tapi itulah. So komen tu. Ni lecturer betul. Lecturer baca notes kan. Saya pun tadi pun nak terbaca notes lah, tapi saya ringkaskan terus tadi. Apa details, ada details apa model kita belajar pengumuman baru untuk siapa yang tak dapat join Khamis pagi ni, so dia boleh join Rabu next week malam. So pengumuman baru clear. Tak dapat join Khamis, boleh join Rabu malam next week Rabu malam. Clear? Betul. So yang tu YouTube. Meski betul Rabu malam tu bayar ke? Rabu malam pun berbayar. Rabu malam pun harga yang sama, betul? Okay. Rabu malam harga yang sama. So kita takkan charge 500, kita akan charge 100. Khas untuk siapa yang join malam ni, partisipan kita yang sangat-sangat supportive, yang join malam ni walaupun kita biasa-biasa je. Take dulu. Tak apa. Boleh. Siapa yang lagi berminat, boleh DM kita punya admin. Nanti, jangan sekarang. Sekarang kita sambung kejap lagi. Kita rehat kejap. Siapa nak tahu lebih lanjut, boleh DM lepas sesi ni. So, saya ada bagi tahu tak pasal komen? Ada ke? Ada tak saya bagi tahu pasal komen? Semua okey tak ni? Kita drag sikit sampai 10.24 ni. Okey ke? Tak ada pun pasal komen. Okey, tak ada komen. Okey, betul lah, saya tak beritahu lagi. So, ini ada pengumuman baru lagi. So, kita sebenarnya dah bagi tahu dalam Telegram tu. Hasilnya mungkin ada yang tak perasan. Atau saya tak explain lebih lanjut. So, kita akan ada selain kita punya quiz Kahoot, kita juga akan ada lucky draw. Okay, lucky draw tu macam mana kita akan pilih? Lucky draw ni kita akan pilih 2 orang yang komen paling aktif, paling kreatif, paling inovatif, yang terpaling lah yang akan menang. So, yang terpaling-paling tu yang akan menang.
dua orang yang terpilih. Dua orang yang memberi komen yang paling kreatif akan menang. So macam tadi, dekat mana? Dekat latest post IG kan? So latest post IG. Komen dekat latest post IG Tasawuf. So kita akan ambil dua orang yang terpilih. So maksudnya dua orang yang betul-betul beri komen yang paling kreatif. Kriteria komen tu apa? So tak boleh cakap apa. Kalau korang rasa korang buat komen tu paling kreatif, macam itulah kreatif. Saya pun tak dapat jamin macam mana kekreatifan komen tu. Kriteria tu faham lupa tambahan. So untuk dua orang tu tak ada yang tanya tadi kan? Tu lah, saya pun tak lupa nak bagi tahu sebab tak ada yang tanya. So dua orang tu akan dapat apa? Dua orang tu yang paling kreatif komen tu akan dapat free kelas kita. Yang saya cakap 500 tu patut jadi 100. Tapi untuk dua orang yang komen paling kreatif ni, kita bagi 100. Kita bagi free kelas yang 500 tu. Untuk dua orang yang terpilih. Faham? Ayo kita berperang-perang. Perang-perang. Clear? Kalau saya menang, duit refund ke? Kalau saya dah bayar untuk 5 orang, nanti kalau saya menang, duit refund ke? Okay. Saya dapat makluman, InsyaAllah kita akan refund duit tu. Sebab menang kan? Menang kita refund. So apa yang tak clear? So kita tunggu sampai pukul berapa Pukul berapa untuk kita komen tu? Saya teruskan So okay. Okay, sementara ni saya jawablah satu soalan ni. Nak tahu bila melibatkan mobile apps, apa kelebihan Flutter berbanding React Native? Saya nak cakap macam mana ikutkan mana-mana framework dia sama je, dia still framework. Dia Flutter ke, React Native ke, Ionic ke. Cuma apa yang bagus Flutter sebab saya dah ada beritahu tadi. Flutter ni sebab Google. Sebab bila Google sendiri yang develop, memang dia memang pergi jauh sebab tak mustahil dan dia akan ditamatkan, maksudnya macam dia dah ketinggalan. So maknanya yang saya tahu Flutter ni berbanding React Native, React Native buat Google. So untuk Flutter ni dia guna single code base je macam saya cakap tadi. So dia senang. Pada single code base tu dia boleh terus guna kod yang sama untuk buat iOS apps atau Android apps. Dan juga macam sekarang ni dah boleh untuk Windows app, desktop app. So itulah yang saya nampak. Korang semua jangan live dulu Ni tak habis lagi tau sebab kita akan ada quiz Kahoot. Sekarang. So saya rasa kita pisang kenapa? So saya rasa kita tamatkan apa kita punya slide ni, slide dan coding time kita ni tadi. Sebab saya rasa itu dah clear kot untuk korang semua nampak macam mana kita develop tu.
kan, sebab kita akan pergi hari ni memang kita agenda kita nak pergi secara general dia, macam mana kita nampak benda tu. Komen dekat IG tu dekat mana? Dekat IG tu komen dekat post yang latest. Post yang latest. Clear? Okay. So, macam mana? Teruskan Teruskan. Kau. So kita nak kita nak habis dah. Tapi sebelum tu kita nak ada Kahoot dulu. Tapi sebelum Kahoot, okay, last. Saya nak siapa yang join malam ni, subscribe kita punya YouTube, Tasawuf punya YouTube channel sampai subscriber kita cecah 300. Clear? Kita punya YouTube channel sampai 300. So, tak kisah kalau minta lah, kawan ke, adik ke, saudara mara ke, kakak ke, siapa yang ada YouTube tu minta semua subscribe kita punya. Kita nak sampai 300. Boleh? Selagi tak sampai 300 subscriber, kita tak start Kahoot. Sebab Kahoot kita lumayan, tak tahulah bagi korang, bagi saya lumayan lah. Saya pun susah kan nak dapat. Ni ke? Betul? Ni ke? Betul. Betul lah tu. Ni ke? Betul. Udah sub dari first video. Oh, baguslah Aaron Jason ni. Aaron Jason, kalau boleh dekat Instagram tu bagi komen yang paling kreatif. Ini dah subscribe dari first video ni, bagus ni. Macam mana? Kita tunggu Pengguna Flutter perlu fahamkan Gradle ke? Still, mobile apps basically dia sama je, semua dia ada Gradle tu. Itu kena banyak lebih lah, kena fahamkan juga. Sebab kat Gradle tu kadang dia ada configure macam-macam, macam dia punya ada version yang kita kena update. Kadang kita kena config kat situ, configure kat situ. Saya ada banyak pengalaman jugalah kat Gradle tu, macam kita tak faham betul lah. Saya pun walaupun saya ni position sebagai mobile apps engineer, ada masa kita tak faham juga Gradle tu macam kita nak config kan. So memang kena fahamkan juga, cuba fahamkan. Macam saya bagi hint sikit lah untuk kita punya apa nama tu, macam saya sebut ada publishing app tu nanti kita memang akan ada, kita perlu faham sikit Gradle tu. Sebab Gradle tu kita akan set up sikit, kita akan config sikit untuk kita publish ke kita punya App Store atau Play Store.